Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bayangkan kita bercakap pasal belanjawan negara. Benda pertama yang terlintas dalam pikiran ramai orang ialah bantuan tunai, subsidi itu ini, dan macam-macam gula-gula politik. Tetapi kali ini, bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memberikan satu amaran yang keras. Malaysia sudah tidak mampu lagi melayan belanjawan macam pesta agih-agih duit. Kata beliau sudah sampai masanya kerajaan kena buat reformasi radikal. Bukan ulang lagi skrip lama tabur janji dan juga duit untuk memikat hati rakyat. Kedengaran biasa, tetapi coba kita gali lebih dalam, coba kita ulas lagi dalam. Macam ada sesuatu yang lebih kontroversi di sini. Rafizi dalam podcast Kini TV explain sikit kini, kata yang Malaysia terlalu lama terbiasa dengan mentaliti belanjawan sama dengan bantuan tunai. Kononnya, setiap kali bajet diumumkan, orang hanya tunggu apa lagi gula-gula yang mereka akan dapat. Bantuan sekolah anak, bantuan minyak, subsidi elektrik, BRIM yang dulu, sekarang STR. Masalahnya, kata Rafizi, pendekatan ini buat belanjawan menjadi benda jangka pendek semata-mata. Sedangkan sepatutnya ia menjadi pelan besar untuk membina asas ekonomi negara yang lebih kukuh. Beliau siap cakap, saya tidak tahu gula-gula apa lagi yang boleh ditawarkan. Nah, maknanya kerajaan pun sudah buntu mau cipta skim bantuan yang baru. Tetapi rakyat pula sudah terbiasa menunggu. Apa yang lebih pedas, Rafizi kata walaupun sesetengah gula-gula itu ada justifikasinya sendiri, tetapi ia tidak boleh menjadi alasan untuk abaikan reformasi besar-besaran. Sebab bagi beliau, ukuran kerajaan baik adalah bila berani membuat perubahan struktur dan bukan sekadar puaskan hati rakyat dengan duit tunai. Beliau mendedahkan hasil kerajaan sekitar 340 bilion ringgit setahun, tetapi beliau persoalkan di mana bukti perbelanjaan itu dibuat dengan cara yang betul-betul berbeza. Seolah-olah bajet setiap tahun jalan ikut cara lama. Kutip cukai, ambil hasil, kemudian agih. Reformasi radikal yang beliau maksudkan belum lagi nampak bayangnya. Yang menariknya, Rafizi kaitkan isu ini dengan pilihan raya. Beliau kata apabila PRU semakin dekat, kerajaan biasanya akan makin tergoda untuk menabur lebih banyak bantuan populis sebab itulah yang rakyat mahu. Tetapi inilah perangkapnya. Apabila kerajaan terus menggunakan kaedah lama, negara akan terperangkap dalam dilema besar menjelang belanjawan 2026-2027. Katanya masa itu kerajaan akan tersepit, ekonomi global perlahan, hasil negara tidak bertambah tetapi tekanan politik semakin kuat mahu memberi duit kepada rakyat. Ramalan pertumbuhan pun sudah diturunkan dari 4,5 hingga 5% kepada 4,2%. Maksudnya hasil kerajaan mungkin akan kekal sekitar 330 hingga 304 bilion ringgit sahaja. Tambah lagi, Rafizi ingatkan kerajaan tidak boleh lagi harap Petronas untuk menampung semuanya. Sejak ditubuhkan pada tahun 1974, Petronas sudah menyumbang lebih 1,5 triliun ringgit kepada negara dalam bentuk dividen, cukai, royalti, dan lain-lain. Tetapi realitinya sampai bila kita mahu harap Petronas. Setiap tahun kita korek hasil minyak, tetapi apabila harga minyak jatuh, budget negara pun goyang. Kerajaan sekarang pun coba diversifikasikan hasil, tetapi sampai sekarang Petronas tetap menjadi ATM utama. Persoalannya, kalau Petronas sudah tidak mampu tampung lagi seperti dahulu, apakah plan B negara kita? Rafizi juga sentuh benda yang ramai orang selalu dengar tetapi jarang nampak hasil. Transformasi PKS dan juga reformasi gaji. Katanya 95% daripada perniagaan di Malaysia ialah PKS dan mereka ini majikan terbesar negara. Kalau PKS kita boleh naik taraf, boleh bersaing dengan Jerman, China ataupun Korea Selatan, barulah ekonomi Malaysia boleh pergi jauh. Tetapi masalahnya mau buat benda itu bukan sekejap. Ia perlukan pembaharuan struktur, latihan, inovasi, dan juga teknologi. Bukan sekadar memberi geran ataupun subsidi. Dalam masa yang sama, isu kos sara hidup pula jadi beban harian rakyat. Harga barang naik, gaji tidak bergerak.
Rafizi kata ini masalah jangka panjang juga sebab ia melibatkan pasaran buruh. Kalau mau naikkan gaji, kita kena ubah sistem pekerjaan, kena tarik pelaburan yang berkualiti, kena pastikan produktiviti naik. Benda ini makan masa, tetapi rakyat pula mahukan jawapan segera sebab dapur kena berasap hari-hari. Jadi kerajaan tersepit di tengah-tengah antara janji populis dengan realiti ekonomi. Sekarang mari kita tanya persoalan yang kontroversi. Betulkah rakyat sebenarnya ketagihan gula-gula macam yang Rafizi cakap? Atau sebenarnya rakyat tidak pilihan lain sebab sistem ekonomi negara ini sendiri yang gagal memberikan kestabilan jangka panjang? Kalau gaji cukup, kalau harga barang terkawal, adakah rakyat masih perlukan bantuan tunai setiap tahun? Atau sebenarnya bantuan-bantuan ini cumalah alat politik untuk ikat rakyat supaya terus bergantung kepada kerajaan? Lagi panas, adakah reformasi radikal yang Rafizi maksudkan itu boleh berlaku dalam kerajaan yang sekarang? Sedangkan kerajaan sendiri bergantung pada populariti untuk menang pilihan raya nanti. Kalau kita ingat balik, banyak kali kerajaan coba laksanakan reformasi cukai, contohnya GST. Masa Najib Razak dulu memperkenalkan GST pada tahun 2015, niatnya untuk menambahkan hasil negara dan kurangkan kebergantungan kepada Petronas. Tetapi rakyat marah sebab kos sara hidup naik mendadak. Akhirnya GST dibatalkan apabila PH mengambil alih. Jadi jelas, bila ada reformasi yang tidak populer, kerajaan susah mahu kawal. Jadi soalan besarnya, adakah kerajaan berani membuatkan reformasi radikal yang mungkin tidak populer kalau risiko politiknya terlalu tinggi? Inilah dilema besar Malaysia. Kalau kerajaan terus tabur gula-gula, ekonomi akan statik dan defisit akan semakin besar. Kalau kerajaan membuat reformasi radikal pula, rakyat mungkin marah sebab terkesan jangka pendek. Jadi yang mana satu jalan yang patut diambil? Adakah kita akan terus hidup dalam budaya bantuan tunai sampai bila-bila ataupun berani melepaskan ketagihan itu demi ekonomi yang lebih kukuh? Jadi persoalannya untuk Anda semua, adakah Anda rasa rakyat memang manja dan terlalu bergantung pada bantuan kerajaan atau sebenarnya rakyat dipaksa bergantung sebab kerajaan gagal sediakan sistem yang adil dan juga gaji yang cukup? Beranikah kerajaan, terutamanya menjelang PRU ini yang akan datang ini, hentikan budaya gula-gula ini dan ganti dengan reformasi yang betul-betul bermakna? Kalau Anda mau tahu, inilah topik yang paling panas yang akan tentukan masa depan ekonomi Malaysia. Sebab kalau kita terus ketagihan gula-gula, mungkin satu hari nanti kerajaan sendiri sudah tidak mampu membeli gula-gula untuk kita lagi. Jadi apakah pandangan Anda semua? Tinggalkan komen di ruangan komen di bawah sebab saya yakin perbincangan ini boleh menjadi kontroversi habis. Dan kalau Anda rasa pendedahan Rafizi ini ada kebenarannya, tekan butang like, share dan juga subscribe. Kita akan terus bongkar isu-isu panas seperti ini supaya Anda tahu apa yang media arus perdana jarang cerita secara mendalam. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya dan kawan-kawan ingat, jangan sampai kita jadi rakyat yang hanya tunggu gula-gula tetapi tidak sedar ekonomi kita semakin rapuh. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Sekian sahaja semua. Terima kasih.